Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung lagi bicara tentang keutamaan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita dah sampai pada satu hadis Nabi, edisi Jawi muka surat 277. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Mafhumnya, berselawatlah ke atasku di mana-mana sahaja kamu berada, maka sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepada aku. Di mana pun kita berselawat kepada Nabi, Nabi kata selawat itu sampai kepada aku. Walaupun ketika ini Nabi bersabda ni, Nabi masih lagi hidup, walaupun sudah wafat, tetap juga aktif hadis ini. Berselawatlah kita kepada Nabi, sama ada Nabi masih hidup ataupun sudah wafat. Sekarang Nabi sudah wafat, tetap juga tidak berubah. Seperti mana selawat dan salam kita pada Nabi di dalam solat, walaupun Nabi masih hidup, selawatnya pun begitu. Walaupun Rasulullah atau Nabi sudah wafat, selawatnya pun begitu juga. Assalamu alayka, sejahtera ke atas kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera ke atas kamu wahai Nabi. Masih hidup, selawatnya begitu. Nabi dah wafat pun tetap juga assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Kalau ka tu maknanya dia sedang berada di depan kita. Habis kalau Nabi dah wafat, takkan dia berada di depan kita. Kena ditukar dengan assalamu alaihi, salam atau selawat ke atasnya. Tapi tidak boleh ditukar, tetap juga assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, sampai ke situ yang kita baca pada siri yang lepas. Sambung malam ini. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, ada sebuah riwayat menyebut bahawasanya Allah Ta'ala telah menyediakan para malaikat yang mengelilingi bumi, bertugas untuk menyampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana ada orang yang berselawat, maka malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini akan menyampaikan selawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Okey. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan para malaikat yang mengelilingi bumi, yang bertugas untuk menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawasanya tiada seseorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi salam kepada nabinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mulia kepada jasadnya supaya baginda membalas salam orang itu. Ini riwayat yang lain. Selawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Salam itu assalamu alaika. Selawat dengan salam dua benda yang berbeza. Kalau solawat, kita sekali berselawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita 10 kali. Itu cerita tentang selawat. Ini cerita tentang salam pula. Bahawasanya tiada seseorang dari umat Muhammad yang memberi salam kepada nabinya melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh Muhammad yang mulia kepada jasadnya supaya baginda membalas salam orang itu. Ini jangan difikirlah macam mana Allah mengembalikan ruhnya kepada jasad. Tentulah Nabi Muhammad hidup semula. Jangan difikir macam itu. Kekuasaan dan keasaan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia nak membuat sesuatu, dia kata dia cuma menyebut kun fayakun sahaja. Dan kita tak usah fikirlah bagaimana kembalinya itu nanti. Bila kembali roh kepada jasad, tentulah hidup semula. Tapi Nabi tak hidup pun, jangan soal macam itu. Salam sajalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ganjaran terhadap salam, tersebut dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahawa atas tiap-tiap salam yang diucapkan oleh setiap Muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 10 salam juga, sama sebagaimana balasan terhadap selawat. Kita berselawat sekali kepada Nabi, Allah dan malaikatnya membalas kepada kita 10 kali. Begitu juga salam. Salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah dan malaikatnya akan memberi salam kepada kita 10 kali. Salam itu jaminan keselamatan, sejahtera ke atas kamu, jaminan keselamatan. Ni kadang-kadang kita bagi salam ke orang, dah bagi salam, kita jatuhkan maruahnya. Itu munafik namanya, tuan. Salam itu maknanya jaminan keselamatan. Kita bagi salam pada seorang, Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kamu, jaminan kesejahteraan ke atas kamu, aku jamin kesejahteraan ke atas kamu. Tiba-tiba, maruahnya dijatuhkan, darahnya ditumpahkan, hartanya diambil. Ini apa ni? Kalau semua orang yang memberi salam tu dia faham tentang konsep salam, maka orang yang diberi salam tu semuanya sejahtera lah atas dia. Dia takkan usik sedikit pun. Dia tidak akan usik sedikit pun. Sebab Allah dia kata sejahtera ke atas kamu. Tiba-tiba kita bantai juga dia. Macam mana kata sejahtera? Tuan-tuan jangan jadi orang munafik ya. Kita dah bagi ucapan kesejahteraan pada satu orang, jaminan keselamatan pada satu orang, tiba-tiba kita tak selamat pula pada dia. Kita pukul dia, kita hina dia, kita umpat dia, kita fitnah dia, kita ambil hartanya, jatuhkan maruahnya. Itu siap nanti kena tanya di Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bagi jaminan keselamatan kepada kita, sekali kita memberikan jaminan keselamatan kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi, Allah bagi jaminan keselamatan pada kita 10 kali. Sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu, sampai 10 kali. Itu kalau baru sekali bagi salam. Ada salah seorang Pak Imam di tempat saya, Imam nombor 3, wirid dia, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu dia punya wiridnya. Sementara dia kalau nak bertugas, datangnya awal setengah jam itu dah sampai dah. Lepas daripada tahiyat awal, dia duduk, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Saya tak pernah dengar orang berzikir macam itu, kecuali itulah dia. Tuan-tuan bolehlah ikutnya, sebab sama nilainya dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita 10. Kita salam kepada Nabi sekali salam, Allah dan malaikatnya akan salam kepada kita 10 kali. Salam itu jaminan keselamatan. Kita lihat. Ar-raghima anfun. Sabdanya lagi, ar-raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini ancaman. Akan terhinalah orang yang apabila aku disebut di hadapannya, nama aku disebut di hadapannya, maka dia tidak berselawat kepada aku. Hina orang itu. Dalam satu riwayat, bahil sungguh orang itu ketika nama aku disebut tapi dia tidak menyebut nama aku. Macam itu. Tuan-tuan, kalau kita dengar orang berselawat, hendaklah kita juga menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut selawat itu. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlangkah. Dalam sebuah hadis yang lain berbunyi, man zukirtu indahu fa akhta'a salata alayya akhta'a tariqal jannah. Na'udzubillah. Barang siapa yang berpaling dari berselawat ke atasku ketika mana aku disebut di hadapannya. Ketika orang berselawat kepada Nabi, kita dengar orang tu berselawat kepada Nabi, tiba-tiba kita buat kita tak sebut nama Nabi. Berpaling tu namanya. Barang siapa berpaling daripada berselawat ke atasku ketika mana aku disebut di hadapannya, kelak ia akan berpaling dari jalan menuju ke syurga. Dia akan berpaling menuju ke syurga. Dia tak menuju ke syurga, dia menuju tempat lain. Begitu ancaman ni tuan-tuan ya. Hatta imam menyebut selawat ketika khutbah Jumaat pun, hendaklah kita respon dengan nama itu. Bila kata Allahumma salli ala Muhammad, secara perlahan kita gerakkan lidah kita untuk menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut juga walaupun di dalam khutbah. Sedangkan di dalam khutbah itu dilarang kita cakap. Wa man yatakallam wal imamu yahtub faqad lagha faman lagha fala jum'atalah. Sesiapa yang bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya lagha, dan siapa yang lagha maka tidak adalah pahala Jumaat ia pada hari itu. Selawat juga bercakap, tapi selawat beza. Satu tuntutan, apabila nama Nabi disebut, hendaklah kita sebut juga nama Nabi itu. Tapi jangan kuat-kuat lah. Jangan nak kalahkan suara imam pula. Setakat sekadar kita sebut dengan secara lafaz dan kita dengar oleh telinga kita sendiri, cukup. Okey. Habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Ini satu perintah lain, supaya banyak kita berselawat kepada Nabi, khususnya pada hari Jumaat, sesuai dengan sabdanya, pada hari atau malamnya, malam Jumaat atau hari Jumaat. Itu satu keistimewaan, hendaklah kita memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat termasuk malamnya. Sabdanya, akthiru minas salati alayya yawmal jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu fi kulli jumu'atin fa aqrabuhum minni manzilatan aktharuhum alayya salatan. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat umatku dibentangkan kepada aku tiap-tiap hari Jumaat.
Orang yang paling hampir kepada aku di dalam kedudukannya ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Orang-orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat besok ialah orang yang paling banyak berselawatnya kepada Nabi. Utamakan hari Jumaat untuk memperbanyakkan selawat, sebab selawat itu dibentangkan pada hari Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat dikira selawat seorang hamba itu ada berapa, dibentangkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara? Ini bukan kerja kita. Kerja Allah Subhanahu wa taala nak bentang tu macam mana? Kerja malaikat nak bentang tu macam mana? Kerja kita ialah memperbanyakkan selawat, khususnya pada hari Jumaat. Pandailah nanti malaikat nak bentang selawat itu pada Nabi, di depan Nabi tiap-tiap hari Jumaat. Allahu Akbar. Tapi penyakit kita ni tuan-tuan ya, sebelum sampai Jumaat kita rasa tak ngantuk tau. Langsung tak ngantuk. Bila sampai di masjid, sebelum sampai ke masjid tak adalah nampak riak kita ni mengantuk. Tapi bila dah sampai ke masjid, masuk masjid, sembahyang sunat tahiyat masjid, siap 2 rakaat sembahyang sunat tahiyat masjid, mula semacam duduknya dah. Duduknya tu dah tunduk. Khutbah belum lagi tu. Saya masuk masjid ngantuk. Asal masjid apa pasal? Asal masuk ngantuk. Asal masuk masjid ngantuk. Asal ngantuk masuk masjid dah. Kalau tuan-tuan tak nak tidur rumah pergi masjid, ngantuk tu, tidur nanti tu. Sekarang ni banyak orang, ramai orang tak boleh tidur ya. Penyakit tak nak tidur malam. Puas dah pejam mata, tak nak juga pejam. Cuba datang ke masjid, duduk kejap kat masjid. InsyaAllah terpelentuk lah dia. Jadi kalau dah terpelentuk, macam mana kita nak memperbanyakkan selawat daripada Nabi? Cuba tuan-tuan lawan ngantuk tu ya. Kalau tuan-tuan rasa ngantuk, bila duduk kat masjid tu, tuan bangun pindah tempat. Ngantuk juga pindah tempat. Ngantuk lagi pindah tempat. Itu pun kalau masih ada tempat lah. Kalau tak ada, undur ke belakang sikit cukup lah. Berpindah sikit. InsyaAllah ya. Itu Nabi bagi tunjuk, kalau kamu ngantuk duduk di dalam masjid, adalah kamu berpindah tempat. Mungkin tempat itu tak berapa bagus untuk kamu. Okay. Baik, ulang balik. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat umatku dibentangkan kepada aku pada tiap-tiap hari Jumaat. Orang yang paling hampir kepada aku di dalam kedudukan, darjat, keistimewaan, ialah orang yang paling banyak berselawatnya ke atasku. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak berselawat kepada Nabi ialah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni apabila dia membaca Al-Quran, cerita tentang azab di hari akhirat, dia tak boleh tahan. Dia takut sangat, sampai menangis, sampai sejuk, kadang-kadang sampai pingsan, sampai dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Ubay. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bila dia sudah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Wahai Ubay, kamu kena berselawat kepada aku supaya hilang rasa bimbang, rasa takut kamu itu hilang. Bila Nabi suruh dia berselawat, Ubay kata, aku nak jadikan selawat 1/3 daripada waktu hidup aku. Waktu hidup tu waktu celik lah. Aku akan berselawat, insya-Allah ya Rasulullah, 1/3 daripada hidup aku, celik aku ni, untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 tu banyak wahai Ubay, tapi kalau kamu boleh tambah lagi bagus. Oh, kalau 1/3 tu banyak dan mau ditambah, saya akan tambah supaya 2/3 daripada waktu celik aku itu aku gunakan untuk berselawat kepada kamu ya Rasulullah. Itu banyak wahai Ubay, tetapi kalau kamu boleh tambah lagi bagus.
Oh, kalau begitu aku nak jadikan seluruh celik aku ini untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Bila sudah begitu, apa kata Nabi? Idzan tu'man hammak wa tughfar zambak. Kalau boleh buat apa yang kamu cakap ni, kamu akan berselawat terus menerus kepadaku. Tapi sembahyanglah tuan-tuan, maksudnya sembahyang ke apa semua buatlah. Jangan selawat sembahyang tak payah, itu payah nanti. Ya, dah sembahyang, dah apa selawat. Itu sembahyang balik selawat. Kalau betul kamu boleh buat apa yang kamu cakap, wahai Ubay, idzan tu'man hammak waktu farzambak. Ketika itu nanti, di akhirat besok, tu'man hammak, kamu akan dapat keamanan daripada apa yang kamu bimbang hari ini. Wa tughfar zambak, dan segala atau semua dosa-dosa kamu akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok hebat tak hebatnya selawat tuan-tuan. Dia boleh menghilangkan perasaan takut sehingga kita diberi jaminan keamanan di hari akhirat besok. Apa yang kita bimbang? Banyak benda yang kita bimbang di hari akhirat besok. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah huratan ghurlan hufatan tudin syamsi 'ala ar-ra'si qadra mailin ila akhir hadis. Dibangunkan kita di hari akhirat besok dalam keadaan tidak berkasut, tidak berbaju, sehelai benang pun tak sangkut pada badan kita, tidak berkhitan, rambut kusuk masai penuh dengan debu, matahari melendut di atas kepala kira-kira sebatu sahaja, panasnya ya Allah. Warna matahari itu seumpama seekor kambing yang disiat belulangnya hidup-hidup. Kambing hidup tu siat kulitnya, apa je dapat nampak warna kambing itu, merah menyala. Begitulah warna matahari ketika itu. Sehingga ramai orang yang tenggelam dalam peluh. Ada yang tenggelam sampai ke buku lalinya, ada sampai ke lututnya, ada sampai kepada pusat dan dadanya, ada sampai kepada famuhum, mulut mereka tenggelam dalam lautan peluh sebab mencurah-curah peluh panas cahaya matahari itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu semua membimbangkan Ubay bin Ka'ab sampai dia pengsan melihat hadis itu, melihat cerita itu. Nabi suruh berselawat. Akhirnya Ubay bin Ka'ab berjanji akan berselawat sepenuh masa. Balasan daripada Nabi, idzan tu'man hammak. Ketika itu, kalau begitu, nanti kamu di sana akan diberi keamanan daripada apa yang kamu bimbang hari ini, dan yang keduanya akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. Oh tuan, marilah saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan juga supaya berbanyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia satu-satunya amalan yang tidak boleh riak masuk ke dalamnya. Adapun amalan-amalan yang lain, semua riak boleh menyinggah. Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, baca Quran, istighfar, qiyamul lail, puasa, sedekah, dan semua sekali amalan-amalan itu, riak boleh masuk hinggap ke dalam amalan itu. Apabila riak sudah hinggap masuk ke dalam amalan itu habis pahala dicukur oleh riak itu. Tak ada apa-apa yang baki. Tapi berselawat kepada Nabi, Nabi jamin dia tidak masuk riak. Di mana pun kita berselawat, cara mana pun kita berselawat, riak tak boleh masuk. Selamat. Amalan yang paling selamat adalah berselawat kepada Nabi. Sebab riak tak boleh masuk. Kalau yang lain, tambah-tambah kalau sedekah tuan-tuan, sedekah. Aku seorang yang paling banyak nampak sedekah ni. Mula habislah kalau dia rasa macam tu, habis. Orang tu sedekah 5 kupang je. Macam 10 tahun dulu pula ya. Dia kalau ada masjid tu bila lepas Jumaat tu kan, sementara wirid dan baca doa, adalah tong berjalan ke, tong berjalan. Kalau dulu-dulu punya cerita, bila masuk tu dia akan berbunyi kelenteng macam tu. Sekarang tak ada bunyi dah. Tiba-tiba ada juga bunyi gitu pun ada lagi orang bagi siling masuk dalam. Mulalah tu dah. Mula dia jolok dah dengan sifat riak.
Itu yang paling Nabi bimbang sekali. Riya itu ialah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang besar Nabi tak bimbang. Syirik yang besar itu syirik yang menyembah berhala, seumpamanya berhala, patung ke, pokok ke, apa-apa juga disembah sebagai Tuhan. Itu syirik yang besar. Itu Nabi tak bimbang berlaku ke atas umat. Tapi yang paling bimbang adalah syirik yang kecil, iaitu riya terhadap amalan dia. Habis pahalanya. Cuma selawat kepada Nabi yang tidak boleh riya masuk ke dalamnya. Selamat. Wallahu alam. Sabdanya lagi. Sallu alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada malam yang mulia. Malam yang mulia itu malam Jumaat, tuan-tuan. Dan hari yang gemilang. Hari yang gemilang pun hari Jumaat. Sayyidul ayyam. Penghulu bagi sekalian hari. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada malam yang mulia dan pada hari yang gemilang, yakni malam Jumaat dan harinya, malam Jumaat dan siangnya. Maka hendaklah setiap mukmin itu memperbanyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap waktu dan masa. Sebenarnya bukan hari Jumaat saja, setiap waktu dan masa. Teristimewa sekali. Yang teristimewa ni ialah pada malam dan hari Jumaat. Sentiasalah gandingkan salam bersama-sama dengan selawat. Gandingkanlah salam itu dengan selawat. Tapi kalau tidak diganding pun kita dapat juga dah pahala. Selawat itu lain, salam itu lain. Tapi yang paling afdal digandingkan selawat itu dengan salam. Okay. Teristimewa sekali pada sudah. Sentiasalah gandingkan salam bersama-sama dengan salawat, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan menyebut kedua-duanya sekaligus, sebagaimana firman Allah tersebut di atas tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepadanya dan salam atasnya. Wa sallimu tu salam. Dikumpulkan dalam satu perintah, selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang berselawat dan salam ke atas nabinya, hendaklah berselawat dan bersalam ke atas keturunannya juga, ke atas ahli keluarganya. Sesudah itu, kerana baginda sangat mencintai orang yang melakukan demikian. Baginda sangat sayang, sangat cinta pada orang yang berselawat juga kepada ahli keluarga Nabi, dan seterusnya kepada para sahabat Nabi. Ada tak kita berselawat ni, tuan-tuan? Ada. Di mana? Dalam sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu subuh. Bila? Selepas daripada doa kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi, dan kepada semua ahli keluarganya, wa sahbihi, dan pada semua sahabat-sahabatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam itu adalah salam. Salam itu walaupun satu perkataan, tapi kita sebut salam, dia bermakna salam kepada Nabi, salam kepada keluarga Nabi, dan salam kepada sahabat-sahabat Nabi. Luas tu maknanya, tuan-tuan, walaupun satu perkataan saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalam itu ialah salam kepada Nabi, salam kepada ahli keluarga Nabi, dan salam pada sahabat-sahabat Nabi. Satu perkataan je kita sebut, tapi tiga dapat. Salam kepada Nabi, salam kepada keluarga Nabi, dan salam kepada sahabat-sahabat Nabi.
Bukan susah nak gandingkan salam, menyebut satu perkataan saja. Wa sallallahu, itu selawat. Allah berselawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi ingat tuan-tuan, kaedah jangan sampai salah kaedah. Saya dah sebut dulu, apabila kita guna kaedah fi'il madhi wa sallallahu, selawat salamnya pun kena guna fi'il madhi, baris atas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau nak tambah dengan wa baraka pun boleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu kaedah fi'il madhi, baris atas. Kaedah yang kedua, kaedah fi'il amar. Allahumma salli, baris bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu kena baris bawah. Kadang-kadang kita confuse. Selawatnya baris atas, salamnya baris bawah. Salamnya guna fi'il madhi, selawatnya guna fi'il madhi, salamnya guna fi'il amar. Salah tuan-tuan tu. Alangkah sedihnya tuan-tuannya kalau dah rumah kata pergi, kubur kata mari, selawat pun tak selesai lagi. Suruh mengaji tak ada, bila selawat salah. Bukan salah ibu mengandung lah, tapi nasib celaka di badan. Nasib celaka badan. Itu dia. Okay, sambung oleh. Bagi orang yang berselawat dan bersalam ke atas nabinya, adalah berselawat dan bersalam ke atas keturunannya. Keturunannya itu kita sebut wa'ala ali, alif dan lam. Ali itu segala keturunannya, semua keturunannya. Kerana baginda sangat mencintai orang yang melakukan demikian. Ada banyak hadis yang menganjurkan berselawat dan bersalam ke atas keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah athar tersebut bahawasanya selawat yang tidak disertakan dengan keturunan Nabi itu dinamakan selawat yang kontut. Selawat yang kontut seperti binatang yang tidak berbuntut. Seperti ini bukan kata Nabi, athar asal ni adalah sahabat-sahabat yang cakap. Ya, cakap-cakap sahabat, kalau selawat dia tak ada salam, seumpama binatang yang kontut. Apa binatang yang kontut? Tidak berekor. Tapi bukan kata Nabi tuan-tuan ya. Nabi tak pernah kata macam tu. Sahabat saja. Tapi sesungguhnya kata-kata sahabat itu juga boleh menjadi sumber hukum kepada kita. Beristishab dengan kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beristishab dengan amalan para sahabat Nabi. Apabila sahabat beramal dengan satu amalan, kita boleh mengambil itu sebagai sumber hukum. Istishab. Boleh. Jadi kalau sahabat ini kata, kalau berselawat tidak bersalam, umpama binatang kontut, itu pun kita kena ambil perhatian lah, walaupun sahabat yang cakap. Sahabat itu sumber hukum. Habis. Keutamaan doa dan adabnya. Habislah tuan-tuan, dah masuk pada bab doa dah. InsyaAllah yang ini kita akan baca pada siri yang akan datang. Cukuplah tuan-tuannya, dalam keadaan yang tersangat kritikal macam ni, dunia sedang diserang oleh COVID-19. Eloklah kita tak usah panjang-panjang mengaji, tapi tak usah putus mengaji. Selagi tidak ada arahan untuk tidak mengaji, kita buatlah mengaji. Jadi kita berhenti kat sini. Cumanya ada sedikit reform lah, sedikit perubahan. Allahumma arhamna bil Quran tu kita ganti dengan doa hindar daripada wabak penyakit coronavirus ini. Kemudian yang lain samalah istighfar kafarah dan suratul asr. Baik, sebelum itu anda mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebarang kesilapan, dan mohon maaf pada tuan-tuan di atas kesilapan bahasa, tutur kata, tersasul dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا يا الله. اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.